Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 di bawah subjek GGGA 5022 iaitu Pentaksiran Pembelajaran di bawah bimbingan Dr. Rosli Haji Hassan, dan kami akan membentangkan berkenaan kritikan artikel yang bertajuk Isu dan Cabaran Pentaksiran Berasaskan Sekolah dalam Kalangan Guru. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Muhammad Rushdiyuddin bin Rosli, Muhammad Mahyuddin bin Muhammad Asri, Nik Muhammad Syafiq bin Makna, dan Muhammad Muzakir bin Zainul alias Dali. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita lihat kepada pengenalan. PBS iaitu Pentaksiran Berasaskan Sekolah merupakan satu usaha untuk membangunkan modal insan secara holistik melalui penekanan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, modal intelektual, pembudayaan sikap progresif dan pengamalan nilai, etika serta moral yang tinggi seperti tercatat di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP, Pelan Integriti Nasional PIN, dan seperti yang dihasilkan dalam misi nasional. Seterusnya, PBS mula dilaksanakan di sekolah rendah pada tahun 2011 dan diperkenalkan di peringkat sekolah menengah pada tahun 2012. Justeru, pada tahun 2016, murid-murid sekolah rendah akan menduduki UPSR yang telah ditambah baik. Kemudian, pada tahun 2014, pula PMR akan dilaksanakan sepenuhnya dalam bentuk PBS. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut lagi, saya akan terangkan sedikit dengan apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu PBS. PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik yang mampu menilai aspek kognitif iaitu intelek, efektif iaitu emosi dan rohani, dan psikomotor iaitu jasmani, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Seterusnya, PBS dioptimumkan untuk mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. PBS memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif, iaitu pentaksiran yang dijalankan semasa proses pembelajaran berlangsung, dan sumatif, iaitu pentaksiran yang dijalankan di akhir satu unit pembelajaran yang berasaskan sekolah. Di dalam artikel tersebut terdapat beberapa idea utama yang menarik bagi mengukuhkan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah dalam kalangan guru. Yang pertama adalah pihak sekolah perlu meminimumkan gangguan terhadap guru berkaitan aktiviti dan program sekolah. Yang kedua, pemantauan yang berkala perlu dijalankan oleh pihak yang berwajib. Dan yang ketiga adalah memperbanyakkan latihan dan bengkel berkaitan pentaksiran kepada guru supaya guru mendapat pengetahuan dan kemahiran dan juga mengetahui teknik-teknik yang perlu dilakukan bagi membolehkan pentaksiran itu dilaksanakan dengan baik. Idea baru yang boleh digunakan secara praktikal. Yang pertama, pihak sekolah perlu kurangkan gangguan dalam pentaksiran. Hal ini kerana program sekolah yang terlalu banyak akan membebankan guru dengan tugasan yang bukan melibatkan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, dalam PBS, guru memerlukan lebihan masa untuk merancang dengan teliti supaya mencapai objektif pengajaran yang ditetapkan. Yang terakhir, PBS ini ialah menaksir sesuatu objektif yang tidak dapat ditafsir dengan ujian bertulis biasa serta memberi peluang kepada pelajar menunjukkan kemahiran dan kebolehan mereka, di mana di sini dengan PBS ni pelajar dapat mencukil bakat mereka selain diterjemahkan dalam ujian bertulis. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan kali ini dengan intipati-intipati yang terdapat dalam artikel ini. Setelah kami mengkaji artikel ini, kami mendapati bahawa penulis membahagikan kepada 3 intipati utama. Intipati yang pertama ialah penulis memberitahu dalam artikel beliau pada permulaan artikel berkenaan dengan pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS. Di bahagian ini, penulis menceritakan serba sedikit dengan apakah yang dimaksudkan dengan PBS dan apakah tujuan utama PBS.
Intipati yang kedua iaitu isu dan cabaran dalam kalangan guru. Dalam bahagian ini, penulis menceritakan dan melahirkan apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru setelah PBS ini diperkenalkan. Di bahagian ini saya merasakan penulis melakukan penulisan yang amat baik kerana menjelaskan dan ayat penulis untuk menerangkan isu dan cabaran dalam kalangan guru ini mudah difahami. Intipati yang terakhir ialah cadangan penambahbaikan yang dicadangkan oleh penulis supaya guru dapat menghadapi isu dan cabaran ini. Okey, seterusnya adalah cadangan bagi mengembangkan lagi idea yang terdapat dalam artikel ini. Yang pertama adalah menjelaskan dengan lebih terperinci sejauh mana cadangan yang diutarakan dapat mengukuhkan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah dalam kalangan guru di sekolah. Yang kedua, menyatakan tindakan-tindakan yang wajar diambil oleh semua pihak yang terlibat bagi memastikan semua pihak dapat mengetahui peranan masing-masing untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah dan bukan hanya tertumpu kepada jabatan pendidikan. Yang ketiga, menjelaskan sejauh mana program dan aktiviti di sekolah mengganggu fokus guru untuk melaksanakan pentaksiran dan ianya perlu dibuktikan dengan kajian yang lebih terperinci. Dan yang keempat, menyatakan juga kaedah pemantauan yang perlu diambil oleh pihak berwajib dalam melaksanakan pemantauan bagi menjamin kualiti pentaksiran dan mengesan masalah yang dihadapi oleh guru semasa melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita melihat kepada penilaian tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini. Pertamanya, penulis mendatangkan idea-idenya dengan jelas dan terperinci. Ini dapat dibuktikan yang mana penulis menyatakan hujahan dan bukti bagi menyokong idea-idea penulis ini sendiri. Yang kedua, penulis menggunakan perkataan yang mudah dalam artikel ini. Ini juga dapat dilihat yang mana penulis menggunakan kosakata yang mudah dalam menerangkan tajuk artikel ini iaitu pentaksiran berasaskan sekolah. Yang ketiga, penulis juga turut menggunakan istilah yang tepat dalam idea-idenya. Penggunaan istilah-istilah ini sangat bersesuaian dalam artikel tersebut seperti pentaksiran pusat, pentaksiran sekolah, pentaksiran psikometrik dan sebagainya. Seterusnya kita melihat kepada adakah artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Pertamanya, penulis membuat bahagian perbincangan di dalam artikel ini. Yang dimasukkan dalam bahagian perbincangan ini adalah penulis memulakan artikel ini dengan pengenalan, kemudian menceritakan kepada pentaksiran sekolah dan seterusnya melihat kepada amalan dalam pentaksiran sekolah itu sendiri. Yang kedua, penulis juga menyediakan grafik yang bersesuaian. Penulis mengambil contoh grafik yang berkaitan dengan tajuk perbincangan ini dalam mengukuhkan segala huraiannya. Dan yang terakhir, penulis juga membuat susunan fakta dan huraian yang mudah difahami kepada pembaca itu sendiri. Okey, kesimpulan yang kita dapati daripada pembentangan ini, yang pertama, pentaksiran pendidikan di Malaysia ini bertujuan mendapatkan maklumat tentang prestasi murid bagi memperkembangkan sepenuhnya potensi setiap individu sebagai modal insan yang harmonis dan seimbang selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, proses penambahbaikan yang diperkenankan Kementerian Pelajaran menerusi PBS ini memberi gambaran bahawa sistem peperiksaan berpusat bukan lagi bentuk penilaian tunggal dalam mengukur pencapaian murid menguasai pembelajaran. Yang ketiga, murid-murid dinilai secara adil dan lebih saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain dengan mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu. Jadi di situ sajalah pembentangan kami dari kumpulan 3. Di sini saya ingin tujukan ribuan terima kasih buat
Pensyarah kami, Dr. Rosli bin Hadi Hassan, menerusi subjek taksiran pembelajaran di atas tunjuk ajar yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.